Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam Al-Balkawi Allah Ta'ala berkata, mujahadah ialah menahan dan memandu nafsu kehendaknya dalam kebanyakan waktu. Ia merupakan barang dagangan abid, yakni ahli ibadat, modal bagi orang yang zuhud. Orang yang zuhud, yang hatinya ingat kepada Allah, paksi kebaikan serta kehinaan jiwa. Dan ia mujahadah membawa kepada kebaikan dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teras, penguat dan penyuci rohani. Maka mujahadah adalah jalan untuk kita membersihkan rohani kita serta penyampai ke hadrat ilahi Zul Jalali wal Ikram, sehinggalah kepada mencapai makrifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Balkawi, mujahadah yang dimaksudkan mujahadah ialah tahan dan memandu nafsu. Kita menahan nafsu kita dan kita pandukan nafsu kita supaya tidak mengikut, supaya kita tidak mengikut kehendak nafsu dalam setiap waktu. Ini bertepatan dengan hadis ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi seseorang yang benar-benar takut kepada Allah ataupun benar-benar nak mencari jalan untuk sampai kepada Allah, dia akan menahan hawa nafsu. Jadi untuk orang menahan hawa nafsu ni mesti kena melahirkan rasa takut kepada Allah. Akibat takut kepada Allah boleh menyebabkan ia menahan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang merasa takut dengan kedudukan Allah, merasa takut kepada Allah, maka dia akan menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu. Maka ulama-ulama dahulu kadang-kadang dia tidak mengikut kehendak nafsu. Kadang walaupun perkara itu perkara yang dihalalkan. Ada seorang Ahmad bin Ruwaib, beliau ini adalah ahli sufi, tapi satu hari dia sangat dahaga. Lalu dia dahaga, dia pergi rumah orang yang dia tidak kenali. Lalu dia pun minta air sedikit. Sangat dahaga. Dia minta air sedikit. Lalulah tuan rumah kata, ahli sufi pun minum air banyak siang hari. Dia pun jadi dengan kata-kata itu menyebabkan dia kata, kalau macam itu aku akan terus menahan diri aku daripada pertama meminta, yang kedua daripada berpuasa. Dia terus berpuasa daripada berbuka puasa. Jadi dia menetapkan diri dia sentiasa mengurangkan makan dan mengurangkan minum, kerana semata-mata ingin menjaga hawa nafsunya. Maka orang-orang yang mujahadah ini di antaranya di kalangan orang-orang yang abid. Maka orang abid, orang yang ahli ibadat, ia merupakan satu perkara yang perlu dia dilakukan atau perlu ada bagi orang yang ahli ibadat. Begitu juga orang zuhud. Orang yang zuhud, yang hatinya sudah bergantung dengan Allah, sudah tidak lagi bergantung dengan makhluk ataupun tidak lagi bergantung dengan apa yang ada di hadapan dia, maka dia mujahadah. Maka orang yang tidak mujahadah tidak dikatakan juga orang yang zuhud. Sehinggalah dengan seorang itu mujahadah, akhirnya dia sampai kepada Allah, yakni mencapai makrifat Allah. Wahai salik, salik ini adalah orang yang berjalan kepada Allah. Manusia yang pergi pada Allah ni, kita ni ada 4 golongan. Satu dipanggil awam, yang kedua dipanggil salik, yang ketiga dipanggil khawas, yang keempat dia khawasul khawas. Jadi orang awam ini orang yang kebanyakan mempelajari ilmu. Belajar ilmu. Orang salih, orang yang sudah beramal dengan ilmu yang dia belajar. Orang khawas, yang telah merasa merasa lazat dengan amalan tadi. Dan orang khawasul khawas, yang sudah tidak merasa lagi ataupun sudah tidak lagi merasa dia ini orang yang banyak beramal, hanya sudah memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai salih, jika kamu inginkan hidayah kamu,
hendaklah bersedia menahan jiwa daripada menuruti kehendak hawa nafsu dan memandunya supaya bermujahadah. Wahai orang yang berjalan kepada Allah, kalau kamu ingin mencapai hidayah Allah, ingin mengikuti jalan hidayah Allah, mestilah kamu ini menahan jiwa ataupun menahan hawa nafsu, dan dalam keadaan kamu hendaklah sentiasa bermujahadah. Jadi orang yang nak berjalan pada Allah mesti menahan hawa nafsu. Seorang sahabat Nabi, dia jumpa Nabi SAW, lalu menyatakan dia ini ingin masuk di dalam syurga. Lalu Nabi kata, bersedialah kamu untuk menjadi orang yang fakir. Sanggupkah kamu ni nak jadi orang yang fakir? Bersediakah kamu nak jadi orang fakir? Lalu sahabat Nabi tadi sanggup. Sanggup. Maka orang yang sanggup tadi menjadi orang yang fakir, yakni orang yang bermujahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang berlaku kepada para sahabat. Mus'ab ibnu Umair, orang yang kaya tetapi meninggalkan segala kekayaan dia, bermujahadah kepada Allah Ta'ala, melakukan amal ibadat kerana mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, yakni bersungguh-sungguh mencari jalan makrifat kepada Allah, maka kami menunjuki mereka jalan-jalan kami, yakni Allah Ta'ala akan tunjuk jalan mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang ingin berjalan kepada Allah mesti kena melalui jalan mujahadah, yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya ia berjihad untuk dirinya. Maka barang siapa yang memujahadah, menahan hawa nafsu, maka dia telah menahan hawa nafsu itu untuk dirinya sendiri, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah sahabat Nabi bila dia pergi berperang bersama dengan Nabi SAW, apabila balik daripada peperangan, mereka sudah gembira, mengatakan sudah tidak ada lagi jihad. Nabi mengatakan bahawa kamu balik daripada jihad yang kecil. Jihad yang kecil ada lagi jihad yang lebih besar daripada itu. Maka sahabat Nabi pun bertanya, apakah maksud tadi? Nabi mengatakan bahawa jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini merupakan jihad. Maka lawan hawa nafsu itu mujahadah. Dan memang orang yang nak pergi berperang ni mesti kena bermujahadah, lawan hawa nafsu. Kalau tidak, dia tidak mampu untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala berkata, pada permulaan tarik ini jalan, pada permulaan jalan seseorang murid mesti bermujahadah serta benar lagi membenarkan dia. Seorang yang ingin berjalan kepada Allah, peringkat awal orang yang masuk menjadi orang yang salih mesti bermujahadah. Maka hendaklah dia ada guru untuk memimpin mujahadah dia. Biasa orang awam, yang kita sebut orang awam ini, biasanya dimasukkan mula-mula mujahadah dengan jalan zikir. Maka guru akan pimpin dia supaya dia ini duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringkat orang yang mula-mula berjalan mesti mujahadah, bersungguh-sungguh, dengan arti kata istiqamah. Lalulah dalam keadaan tadi dia mujahadah serta benar lagi membenarkan. Maknanya dalam keadaan istiqamah dalam dia bermujahadah. Dia kalau sebagai contoh dia berzikir, maka mestilah zikir tadi dalam keadaan berterusan dan dibimbingi oleh guru dia. Dan dalam mujahadah mesti bersungguh-sungguh. Tidak boleh hari ini kita bersemangat, esok malah pula. Ini bersemangat, esok malah pula. Kemudian hari ini kita bermujahadah, esok kita tinggal. Mesti dalam keadaan berterusan untuk mencapai jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan lambang serta pengelak menuju kepada kesudahan. Maka mujahadah secara berterusan inilah akan sampai kepada nihayah, titik pengakhiran, ataupun sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang permulaannya cemerlang, nescaya penghujungnya gemilang. Kalaulah dia bersungguh-sungguh di peringkat awal, maka di akhirnya dia akan mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah hati mereka sudah benar-benar mempunyai ada Allah Taala di dalam hati. Maka mestilah melalui jalan mujahadah. Bukan sedang kita tengok ahli-ahli sufi, mereka itu kadang-kadang meninggalkan harta benda mereka semata-mata kerana Allah Taala.
Ada di antara mereka yang harta berada di hadapan mereka, tapi mereka tidak mau. Mereka mencari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ada di kalangan orang-orang dahulu, mereka tinggalkan segala kekayaan yang ada pada mereka kerana mencari Allah taala, meninggalkan segala kemasyhuran semata-mata mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, ini mesti melalui proses mujahadah, melawan hawa nafsu dia. Maka siapa yang bersungguh-sungguh peringkat awal, maka di peringkat akhirnya dia akan tercapai juga. Tercapai juga apa yang dia kehendaki. Maka penghujungnya gemilang. Ini dengan arti kata dia akan mencapai makrifat kepada Allah. Bila kita melihat seseorang itu benar-benar berusaha mencari kebenaran dengan mengorbankan diri, duit, rohani, kemuliaan, kedudukan, dan memandunya mencari wusul. Wusul ni sampai kepada ubudiyah yang sebenar, serta menunaikan tugas-tugas rububiyah, tugas-tugas ibadat. Kita tahu bahawa kesudahannya akan gemilang dengan wusul kepada kekasihnya, akan sampai kepada kekasihnya, yakni sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tadi mesti berusaha mencari kebenaran. Sebagaimana sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni, dia ni ahli keluarga dia kalau tak silap menyembah api. Kalau tak silap, ataupun dengan agama lain lah. Lalu dalam keadaan macam tu, bila saja dia ini besar, dia pun tinggalkan rumah dia, pergi ke belajar dengan padri. Bila pergi belajar dengan padri, ambil jadi belajar duduk dengan dia, sehinggalah padri tadi mati. Bila padri mati tadi, yang dia duduk tadi, padri itu ada khabar, nanti kalau aku mati, kamu pergi jumpa orang ni pula. Bila padri ni mati, dia pun pergi. Tapi dia tengok Padri A buat macam mana, Padri B. Jadi dia duduk dengan orang ni pula. Bila duduk dengan orang ni, setelah lama tu, orang ni, padri ni nak mati, padri kata, nanti kalau aku tidak ada, aku mati, nanti kamu pergi dengan orang ni pula. Lalu dia pergi, sehingga kan 5-6 orang padri dia duduk bawah Salman Al-Farisi, sahabat Nabi ini. Dia mencari, tapi dia tengok kepincangan. Ada yang menipu, ada yang yang baik betul pun ada. Sehinggalah padri yang terakhir yang dia duduk tadi tu pesan pada dia. Pesan kepada dia, kalau datang seorang daripada Mekah pergi ke satu tempat yang ada penuh dengan pohon-pohon kurma tadi, pohon kurma, kamu berimanlah dengan dia. Dia pergi ke Madinah. Dia pergi ke Madinah mencari daripada satu orang kepada satu orang, sehinggalah pada peringkat akhirnya dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berjaya. Dalam keadaan macam tu, orang yang Allah Ta'ala janji dah, siapa yang benar-benar mencari jalan kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan tunjukkan dia. Dengan syarat walladzina jahadu, mesti bersungguh-sungguh. Tapi bila nak berjalan pada Allah, maka kita kena terpaksa. Sebab tu dia kata seorang itu kadang-kadang dia nak mencari kebenaran, dia terpaksa mengorbankan diri dia, terpaksa mengorbankan harta benda dia, harta benda dia, kemuliaan dia, rohani dia dan sebagainya, untuk mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia sampai kepada Allah taala. Jadi untuk sampai kepada Allah, mesti yang pertama mesti dalam keadaan mencari guru. Mesti kena mencari guru dahulu. Jadi yang dimaksudkan guru tadi, guru yang boleh memimpin rohani kita ataupun boleh mendidik tarbiyah kita. Selepas mencari guru, maka mestilah mengikuti latihan yang ditunjuk oleh guru tadi. Latihan-latihan yang telah guru tadi, sama latihan guru tadi suruh berzikir. Bahkan Syibli pun pernah sampai disuruh latihan minta sedekah. Latihan dia minta sedekah kerana nak membuang kesombongan yang ada di dalam hati. Maka yang pertama dia mesti mencari guru mursyid, guru yang boleh memimpin hati dia. Yang kedua, kalau dia berjumpa dengan guru mursyid pun, dia mesti dalam keadaan menerima apa yang diarah, apa yang dididik oleh guru tadi. Dan yang ketiga, mesti dia kena menjaga adab dengan guru mursyid tadi, supaya dia tidak tercela kerohanian dia. Kerana ada ulama mengatakan bahawa orang yang tidak beradab dengan guru, maka boleh membawa kepada cacat dari segi akidah dia, dari segi iman dia. Lalu dalam keadaan tadi, mesti dia dalam keadaan bersungguh-sungguh mencari guru, mencari beramal, beradab dan sebagainya untuk sampai beribadat kepada Allah Ta'ala. Namun demikian, itu semuanya memerlukan pengorbanan. Memerlukan kepada pengorbanan. Jadi memerlukan kepada pengorbanan tadi itulah yang dipanggil mujahadah.
Maka tidak dapat tidak orang yang sampai kepada Allah sehingga menjadi jiwa yang begitu halus, jiwa yang begitu lembut, mempunyai akhlak yang begitu mulia, mestilah dia itu terpaksa mujahadah. Mujahadah dengan bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu bahawa kesudahannya akan gemilang dengan wusul kepada kekasihnya, yakni sampai kepada Allah. Apabila kita melihat dia tidak melakukannya dengan baik, kita tahu bahawa di sana dia memang bersikap acuh tidak acuh. Kalaulah mujahadah itu tidak bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang benar-benar baik dengan Allah, yang benar-benar takwa, yang benar-benar ikhlas, dia mestilah bersungguh-sungguh dalam ibadat. Dia mestilah bersungguh-sungguh dalam ibadat. Jadi bersungguh-sungguh dalam ibadat, bersungguh-sungguh dalam bermujahadah, melawan hawa nafsu untuk sampai kepada Allah. Tapi kadang-kadang, kalaulah kata pengarang kitab kita ni, Ibnu Ajibah mengatakan bahawa kalaulah kamu melihat bahawa dia ini dalam keadaan dia melakukan perkara tadi, kita tidak melihat dia melakukan perkara dengan baik. Sama ada ibadat dia dengan tidak baik, ataupun akhlaknya tidak berubah, ataupun hatinya masih lagi tidak lembut, sikapnya masih lagi keras, maka fahamlah di sana bahawa dia memang mempunyai sifat acuh tidak acuh. Maka pembersihan hati mesti bersungguh-sungguh di bawah pimpinan guru. Bahkan kalau dia jumpa dengan syekh pun, handainya dia tidak patuh dengan kehendak ataupun latihan yang ditunjuk oleh syekh tadi, maka boleh menyebabkan rohani dia pun tercalap, menyebabkan dia pun tidak jadi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah taala pula berkata di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah bab riyadah. Riyadah ni latihan. Khalwah ni mengasingkan diri dengan cara bertafakur, berzikir dan sebagainya. Mujahadah ni melawan hawa nafsu serta kesan dia. Sebaik sahaja akal ahli iman mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memintanya untuk mengenali Allah. Apa buktinya Allah taala meminta kita supaya beribadat dalam keadaan mengenal Allah? Allah taala berfirman, laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Lalu Ibnu Abbas mengatakan mengabdikan diri kepada Allah di situ dalam keadaan mencapai makrifat kepada Allah. Mesti beribadat dalam keadaan mencapai makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Jadi ahli-ahli sufi mengatakan bahawa masa kita duduk di alam aurah, kita duduk dalam ruh, alam ruh, kita sudah mengenal Allah. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Lalu mereka menjawab, qalu bala. Maka roh-roh ketika itu mengatakan, benar, syahidana, kami menyaksikan kamu adalah Tuhan kami. Lalu apabila saja roh tadi nak beribadat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala meletakkan sarung dia. Kenapa sarung? Kulit daging temaki itu adalah sarung bagi roh. Tujuannya untuk beribadat. Maka diturun lagi, Allah Ta'ala beritahu lagi ayat, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia, jadikan jin. Kita, Allah Ta'ala jadikan kita. Apakah di antaranya hikmah dia? Illa liya'buduni, supaya kamu beribadat pada aku. Jangan kita faham bahawa kita lahir datang ke dunia untuk seronok-seronok. Tidak. Illa liya'budun, beribadat pada Allah. Tapi ramai orang yang melakukan ibadat kepada Allah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka beribadat kepada Allah Ta'ala ni dengan arti kata menjadi khalifah Allah. Jadi menjadi khalifah Allah mesti dalam keadaan mencintai Allah dan Rasul. Rohani itu, rohani mereka itu hendaklah dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Hati biar sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, dan tubuh badan dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan macam tu, kita ini disuruh kita melakukan amal ibadat dalam keadaan kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala ni macam mana? Lalu disebut dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu hendaklah sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah Ta'ala melihat kamu. Hari ini kita beribadat bila kita angkat takbir, kita tidak merasa Allah Ta'ala duduk di hadapan kita. Bukan masuk ayat tadi biar kita semayang kita nampak Allah Ta'ala cokoh berjisim. Tidak. Allah Ta'ala tidak berjisim. Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Sedangkan umat Nabi Musa dia kata, kami tidak mau beriman kepada kamu wahai Musa, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan.
Wahai Musa, kami tidak mau beriman sehinggalah kami melihat Allah Ta'ala ni depan mata kami, seperti bukit bukau gunung ganam. Lalu Allah Ta'ala binasakan mereka. Yang dikendaki oleh orang-orang sufi, ahli-ahli tasawuf, bila kita buat amal ibadat, maka kita merasakan seolah-olah Allah Ta'ala duduk depan. Macam mana orang yang bekerja bila majikan dia duduk di hadapan dia, maka dia akan beribadat bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh, dengan arti kata dia mengetahui Allah Ta'ala tahu akan dirinya, maka dalam keadaan ketika itu dia beribadat dalam keadaan hatinya betul-betul mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah yang dibicara oleh ahli tasawuf, supaya kamu beribadat dalam keadaan kamu kenal Allah, iaitu setelah dia memperkenalkan dirinya, memperkenalkannya dengan dalil-dalil akal, dengan dalil-dalil akal kewujudan Allah. Orang tanya, apakah dalil yang Allah Ta'ala wujud? Allah Ta'ala wujud, banyak dalilnya. Ada orang mengatakan adanya alam ini, adanya alam ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala, adanya langit dan bumi, adanya gunung ganang, adanya matahari bulan dan sebagainya, sebagai tanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu orang-orang yang ahli sufi ini, mereka itu melihat gunung ganang, bukit bukau dan sebagainya, telah merasa, mereka itu telah merasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disebut dalam ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqna hadza batila fakina azabannar. Maka dia kata, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, hanya memberi peringatan kepada ulul albab. Siapa ulul albab? Mereka itu yang berzikir kepada Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka berzikir, duduk baring berdiri, mereka berzikir. Sehingga kan bila mereka berzikir, lalu lahirlah akali wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir tentang kejadian langit dan juga bumi. Jadi Allah Ta'ala telah memperkenalkan dirinya, memperkenalkannya melalui apa? Melalui dalil-dalil akal. Maka ketahuilah bahawa di sana ada ilmu tentang Allah yang tidak akan sampai kepadanya sekiranya melalui jalan akal fikiran. Kita fikir akal Allah Ta'ala ada, kita fikir akal gunung ganang ini Allah Ta'ala buat. Gunung ganang Allah Ta'ala yang mencipta, bukit bukau Allah Ta'ala yang mencipta. Itu akal kita boleh kata gitu. Tapi hati kita boleh merasa tak kegerunan Allah. Akal tidak dapat merasa kegerunan Allah Ta'ala. Hanya akal dapat tahu saja, ini bukit bukau Allah Ta'ala cipta, ini laut Allah Ta'ala yang menciptakan, ini gunung ganang Allah Ta'ala menciptakan. Tapi merasa kegerunan Allah Ta'ala mesti kena melalui jalan menghidupkan hati. Lalu menghidupkan hati jalan apa? Jalan tasawuf. Hati mestilah hidup, dia kata. Maka ketahuilah bahawa di sana ada ilmu lain tentang Allah yang tidak akan sampai kepadanya sekiranya melalui jalan akal fikiran. Untuk sampai kepada Allah ikut akal tak sampai, tidak sampai. Mereka menggunakan riyadhah, latihan. Ini perlu riyadhah ni latihan. Okey, baik. Sekarang ini kita sudah faham, kita belajar sifat 20 Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala kudrat, alim, ilmu dan sebagainya, kita faham. Tapi kalau kita tanya pada orang, siapakah yang menjadikan gunung ganang, bukit bukau, maka nascaya orang akan kata Allah Ta'ala. Bahkan disebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seandainya ditanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nascaya mereka jawab Allah. Tetapi kita yang kata Allah, gunung ni Allah Ta'ala buat, bukit ni Allah Ta'ala buat, laut ni Allah Ta'ala buat, itu hanya akal kita tahu yang buat itu Allah. Tapi merasa kegerunan, bila tengok gunung rasa gerun, rasa kehebatan Allah, tidak akan tercapai melalui akal. Kita dah fikir gerun, maka mesti kena latihan. Kerana rasa gerun ni, rasa takut ni adalah dalam hati. Bila dalam hati. Apabila hati dah betul-betul kenal, rasa gerun. Orang yang tahu sifat-sifat, dah kenal dah sifat-sifat singa, dah tahu keadaan singa, maka dia akan merasa takut pada singa. Tapi kalau tidak tahu, budak-budak kecil dah tahu, dia tengok singa nak terkejut. Sebab apa? Sebab dia tidak mengenal. Maka
Tasawuf mengajar supaya mengenal dengan cara menghayati hati tadi, jiwa tadi menghayati tentang kebesaran Allah, lalu supaya hati mereka hidup kepada Allah, maka mesti kena ada mujahadah. Di antara mujahadah yang mereka lalui, mereka menggunakan riyadhah, latihan. Latihan. Batu ulama-ulama sufi, Junaid Baghdadi, mari orang perampok, pencuri, orang yang hebat-hebat, hebat-hebat dari segi kejahatan, perampok, pencuri nak bertaubat pada Allah. Bukan tak tahu, orang pencuri bukan tak tahu Allah Ta'ala ada, tahu. Tetapi mereka itu menjadi orang yang jahat, merampok, mencuri dan semangat. Jumpa Junaid Baghdadi untuk bertaubat kepada Allah. Jadi Junaid Baghdadi mengetahui bahawa orang ini kerana dia tidak merasa gerun kepada Allah. Akibat dia tidak merasa gerun kepada Allah Ta'ala, dia boleh merampok, dia boleh mencuri. Lalu kita nak suruh macam mana? Kita nak suruh dia rasa gerun kepada Allah. Lalu Junaid Baghdadi beri latihan. Di antara latihan dia zikir. Bila sahaja perampok ini dia duduk di depan Junaid Baghdadi, lalu diberi riyadhah, latihan, dia berzikir, disebut-sebut nama Allah, maka setelah main dengan lidah sebut nama Allah, lalu masuk dalam hati, ketika itu dapat menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu ditinggalkan segala perbuatan-perbuatan dia yang keji. Inilah yang dilalui oleh jalan tasawuf, menghidupkan hati-hati manusia. Mesti kena ada jalan riyadhah, latihan. Maka khalwah, di antara jalan khalwah, khalwah ni mengasingkan diri, mengasingkan diri, ataupun kita panggil khalwah, mengasingkan diri, ataupun dipanggil juga dengan uzlah, asingkan diri. Jadi mengasingkan diri daripada makhluk, daripada dunia dan sebagainya, dan memujahadah, merentasi halangan, bersungguh-sungguh mengentasi halangan, bersendirian dan duduk bersama Allah, bersendirian dan duduk bersama Allah dengan kata tafakkur. Jalan-jalan yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Ini jalan. Sebab itu ibadat, ulama-ulama sufi mengatakan, kita untuk mencapai kekosyokan ibadat kita kepada Allah, ataupun untuk melahirkan rasa gerun kepada Allah, supaya hati kita benar-benar takut kepada Allah, mesti kena ada latihan. Lalu ulama-ulama sufi mereka tu buat latihan riyadhah dengan cara kadang-kadang di antaranya mereka berkhalwah, duduk memikirkan tentang kebesaran Allah Ta'ala, dan mereka sentiasa bertafakur, dalam bertafakur untuk merasa gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini menghidupkan hati, menghidupkan hati manusia supaya takut kepada Allah, serta membersihkan hati daripada kekeruhan pemikiran. Maka ketika berkhalwah sebagai contoh, mereka duduk, diajar supaya berfikir tentang Allah Ta'ala, sehinggalah pemikiran mereka itu menjadi bersih daripada segala pemikiran yang boleh mengotorkan hati mereka. Jalan ini telah dilalui oleh para Nabi dan Rasul. Inilah jalan yang dibawa oleh ahli sufi, inilah yang dilalui oleh para Nabi. Bagaimana kita melihat contoh baginda Rasulullah SAW ketika Allah Ta'ala bangkitkan Rasulullah di kota Mekah. Allah Ta'ala lahirkan Rasulullah di kota Mekah, kemudian diutuskan Nabi menjadi Rasul, menjadi Rasul. Maka ketika Nabi duduk di kota Mekah, masa ketika itu Nabi telah melihat bagaimana orang-orang musyrik Mekah yang ketika itu yang menyembah patung berhala, yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Disebut dalam kitab-kitab sejarah, sebelum kebangkitan Nabi, sebelum kebangkitan Nabi menjadi Rasul, dalam keadaan masyarakat itu hidup dalam keadaan melakukan kerosakan. Mereka duduk berpoya-poya, berpesta-pesta, beberapa pasar Ukas, pasar Zulmajas, dan beberapa lagi pasar. Mereka hidup berpesta, berpoya-poya, berbunuh-bunuhan, macam-macam perkara yang mereka lakukan. Lalu Rasulullah SAW yang ketika itu belum lagi lantik jadi Rasul, walaupun Nabi masih budak lagi, tapi Nabi telah melihat ini bukan duduk di atas fitrah. Hati mereka sudah tidak tenang, tidak suka melihat keadaan macam tu. Akhir sekali mencari jalan. Nabi duduk di Gua Hira. Duduk di Gua Hira berkhalwah. Sebab itu ahli-ahli sufi menunjuk jalan. Di antara jalan khalwah. Inilah yang dibuat latihan oleh ahli sufi dalam cara bersuluk. Duduk di satu tempat, berfikir, berzikir dan berfikir, mencari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan macam tu, apabila sahaja Nabi telah berkhalwah duduk seorang diri, akhir sekali didatangi malaikat Jibril alaihissalam.
membawa wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehinggalah daripada ini, berdasarkan ayat ini, maka fahamlah Rasulullah bahawa baginda dilantik menjadi rasul. Jadi disuruh supaya berdakwah, menyampaikan risalah kepada kaum keluarga yang terdekat, hinggalah kepada penduduk musyrikin Mekah ketika itu. Jadi peringkat awal apa? Peringkat penyucian hati, pembersihan hati itu. Pembersihan hati untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Lalu ada orang yang beribadat tapi tidak melalui proses mujahadah. Mujahadah dengan jalan berzikir, dengan jalan bersuluk, dengan jalan bertafakur dan sebagainya, maka ibadat tadi tidak akan memberi kesan, perjalanan dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Lalulah orang yang ahli ibadat, maka dia merasa ujub dengan ibadat dia. Kerana apa? Kerana tidak melalui jalan mujahadah penyucian hati. Mesti kena ada jalan mujahadah penyucian hati. Dan ini telah dilalui oleh para nabi dan rasul. Mereka mendengar kata-kata bahawa Allah Ta'ala turun kepada hamba-Nya serta bersifat belas kasihan. Mereka tahu bahawa jalan ini lebih dekat menuju ilahi berbanding dengan jalan pemikiran yang ada di sisinya. Jalan yang sampai dekat kepada Allah ialah jalan penyucian hati, bukan jalan melakukan ibadat semata-mata. Kerana ibadat yang tidak ada pembersihan hati, ibarat tubuh yang tidak ada roh. Seperti seorang anak dalam fikiran dia nak mainan. Dalam pemikiran dia nak mainan. Lalu disuruh dia buat kerja, sapu rumah ke apa-apa, kemas rumah ke, maka nasai kerja dia itu tidak akan bersungguh kerana hatinya sudah lari. Dia tidak akan buat kerja dengan sempurna. Tapi kalau hati dia sudah tetap dengan perkara itu, lalu disuruh buat ibadat satu benda, maka kerjanya lebih berkualiti. Inilah yang berlaku pada para sahabat. Sehingga kan sahabat, walaupun dia ketika itu dia dipanah, ada sahabat Nabi yang kena panah, lalu masa nak tarik panah tu tak boleh, sakit sangat. Tapi masa bila boleh tarik, kata sahabat Nabi ini, kamu boleh cabut panah ini ketika aku sembahyang. Lalu ketika sembahyang akan cabut. Selepas sembahyang dia tanya, sudah cabut ke belum? Sudah cabut. Dia tidak menyedari bahawa panah telah cabut. Itu boleh. Kenapa boleh berlaku perkara macam tu? Sehingga dia tidak menyedari. Kerana hatinya dah betul-betul tumpu kepada Allah. Tumpu betul-betul kepada Allah Ta'ala. Bila hati sudah tumpu betul-betul kepada Allah, maka sudah dia tidak sedar. Orang yang minat satu perkara, dia tumpu pada itu. Kepada satu perkara tadi, kadang-kadang perkara lain pun menyebabkan dia sudah tidak menyedari kerana asyik. Sebab itulah jalan orang-orang sufi lah jalan pembersihan hati, supaya hati dia hidup. Kata guru saya, dia kata kita belajar bab semayang sebagai contoh. Kita belajar bab semayang di luar semayang. Dalam semayang kita tak belajar dah, terus buat lalu. Luar semayang kita belajar rukuk semayang dah. Itu dalam bab semayang kita kena belajar luar semayang. Dalam bab khusyuk semayang kita kena belajar luar semayang kau. Jangan dalam semayang baru nak latih khusyuk, tak akan berjaya. Kena luar. Sebab tu ulama-ulama sufi dia melatih dengan mujahadah jalan bagi orang awam berzikir. Bagi orang khawasul khawas ini dah semayang malam dah. Hati sudah ingat kepada Allah Ta'ala 24 jam. Khawasul khawas ni kalau dia buat satu perkara dia terlalu sedikit dah, dia akan beristighfar banyak-banyak. Dia kira kebaikan orang-orang yang baik ini bagi orang yang muqarrabin tu dah satu kesalahan. Dah kira satu kesalahan dah. Jadi dalam keadaan macam tu, orang-orang sufi dia menyusun untuk kamu ni nak jadi ibadat kamu betul-betul bersih, tidak ada jalan lain, mesti pembersihan hati. Kalau kita tak lalukan pembersihan hati, maka perjalanan tadi mungkin tidak sampai kepada Allah. Kalau sampai mungkin jauh. Maka ulama sufi mengatakan jalan ini ialah jalan mujahadah, jalan berzikir, jalan membersihkan hati adalah lebih dekat menuju ilahi berbanding dengan jalan pemikiran yang ada di sisinya, dengan jalan fikir. Hari ini orang nak khusyuk ibadat ikut fikir. Khusyuk ibadat macam semayang sebagai contoh, ikut fikir, akal takbir Allah Akbar nak terjemahkan dalam tu, itu ikut akal. Tapi ahli-ahli sufi bukan itu. Jalan dia lah jalan membersihkan hati. Apabila hati sudah bersih, hati sudah asyik dengan Allah,
maka dalam sembahyang pun dia akan asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang dilalui oleh ulama sufi jalan mujahadah. Jadi mujahadah di antara jalan mujahadah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli imam mesti tahu, ahli iman mesti tahu dan semestinya mereka telah mengetahui tentang firman Allah Taala dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi, sesiapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Dan hati mukmin itu luas bagi Allah Azza wa Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi dia kata, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Apabila hamba-Ku mendekatkan kepada aku satu jengkal, aku mendekatkannya sehasta. Bukan bermakna di sini Allah Taala bertempat. Tidak. Maha suci Allah Taala daripada bertempat. Allah Taala tidak bertempat. Bukan bermakna Allah Taala duduk sini kemudian dekat jalan ni berpindah daripada satu-satu. Ini makhluk tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala tidak sekali-kali menyerupai makhluk. Tetapi apa dia? Apa yang dimasukkan dia? Maknanya Allah Ta'ala lebih lagi hampir, lebih cepat kepada kita mengingati dia. Dengan arti kata lebih lagi Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita. Jadi apabila kita ingat Allah, Allah Ta'ala ingat kita. Kalau kita ingat Allah Ta'ala satu hasta, Allah Ta'ala ingat kita satu jengkal. Dan hadis lain mengatakan bahawa kalaulah kita mengingati Allah Ta'ala dalam satu kumpulan yang baik, Allah Ta'ala mengingati kita dalam satu kumpulan yang lebih baik. Kalaulah Allah Ta'ala, kita mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala mengingati kita dalam keadaan berlari, mendekati kita dalam keadaan berlari. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala sentiasa mengingati ataupun memberi rahmat kepada hamba-Nya yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan macam mana nak ingat Allah? Jalan nak ingat Allah mesti jalan zikir, banyak berzikir. Bila kita sebut nama Allah, lalu Allah Ta'ala akan ingat kita. Lalu ditanya, aku tahu, kata seorang ulama sufi, aku tahu Allah Ta'ala mengingati aku masa bila. Lalu orang tanya dia, dan macam mana kamu boleh tahu bila Allah Ta'ala ingat aku? Kerana firman Allah Ta'ala yang mengatakan, ingatlah aku, apabila kamu ingat aku mengingati kamu. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kepada kamu. Kamu sebut nama aku menyebut namamu. Mana dengan arti kata, lalu dia kata, aku tahu Allah Ta'ala mengingati aku ketika aku ingat kepada dia. Ingat kepada dia. Maknanya aku tahu Allah Ta'ala memberi rahmat kepada aku masa bila? Masa aku mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita nak ingat Allah Ta'ala sentiasa dengan jalan macam mana? Mesti kena jalan riadah, kena jalan latihan, kena jalan mujahadah, jalan sentiasa membersihkan hati supaya hati kita bersih kepada Allah Ta'ala. Maka hadapkanlah seluruh akal kepada Allah. Hadapkanlah seluruh akal kepada Allah. Jadikan akal kita memikir tentang kebesaran Allah, dan putuskanlah segala kekuatan yang diambil dari akal tersebut. Ketika itu Allah Ta'ala pasti melimpahkan nurnya kepadamu tentang ilmu ketuhanan melalui jalan musyahadah dan juga jalan tajalli. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahumu bahawa dia tidak menyerupai makhluk dan makhluk pula tidak menyerupainya. Maka di sini kita dapati firman Allah Ta'ala dalam suratul Qaf ayat yang ke-37 yang berbunyi, maksudnya, artinya, inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian itu ia disyaratkan kepada ilmu billah, yakni ilmu tentang Allah, dari sudut musyahadah li zikri liman kana lahzatu qalbi. Artinya benar-benar terdapat peringatan bagi sesiapa yang mempunyai hati. Mempunyai hati, Allah Ta'ala tidak mengungkapkan dengan ungkapan lain, umpamanya kekuatan di sebalik akal fikiran dapat menyampaikan hamba kepada Rabbnya, tetapi kalam tersebut tetap dengan ungkapan hati. Di sini dia beritahu akal kita kena hadapkan akal kita kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata putuskan segala kekuatan yang diambil daripada akal. Walaupun kita memutuskan akal kita memikir kepada Allah Ta'ala, tetapi kekuatan akal tidak mampu menembusi hati.
Kekuatan akal ni tidak mampu. Hanya apabila kita sahaja memikirkan tentang kebesaran Allah Ta'ala, akal kita menumpukan kepada Allah, kemudian hati kita diberi latihan bertepatan dengan akal kita. Akal ingat Allah, hati ini diberi latihan dengan berzikir. Sebagai contoh, lalulah ketika itu daripada akal, melalui kita berzikir akan tumbuh akal saudara. Kalaulah akal sahaja, tidak akan menembus pemikiran hati kita. Tetapi apabila akal tadi ditajamkan akal, ditumpukan akal, kemudian diberi latihan kepada hati, lalulah dia kata akan tembuslah ke dalam hati tadi. Sebab itulah orang yang hanya belajar dari segi akal saja, dia belajar macam orang kafir. Akal dia hebat, dia mengkaji. Kita boleh tengok National Geography sebagai contoh rencana. Kadang-kadang ia mengkaji gunung, mengkaji bukit, mengkaji binatang-binatang, sehingga kan kita dapat ilmu daripada kajian ilmu dia. Tetapi hati dia tidak sampai kepada melihat siapakah yang mencipta apa yang dia kaji. Kalau dia kaji gunung, dia tidak sampai memikir siapakah yang mencipta gunung. Karenanya akal dia tidak menembus hati. Hati ini mengenal Allah sebenarnya, tetapi oleh kerana hati itu tertutup dengan akal tadi, tertutup dengan akal, lalu tidak mengenali Allah, maka apabila akal kita tumpu hadap kepada Allah, lalu hati diberi latihan, maka akal tadi menembus di dalam hati. Bila temu dalam hati, lalu dilempahkan Allah Ta'ala. Bila saja masuk dalam hati, maka terbuka segala ilmu, rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui jalan musyahadah dan tajalli Allah Ta'ala. Jalan musyahadah ni dengan arti kata Allah Ta'ala menunjuk, membuka pintu-pintu rahsia hati. Musyahadah ni kita panggil jalan kasyaf sebagai contoh. Terbuka rahsia-rahsia hati dan ditajalikan segala sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala tidak mentajalikan zat dia, mentajalikan sifat-sifat Allah, lalu dia melihat sifat Allah. Orang-orang yang sudah terbuka mata hati, walaupun dia tengok gunung, tapi dia tak kata gunung, dia kata Allah Ta'ala yang mencipta gunung, melihat. Dia sudah melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kena dipahami bahawa Allah Ta'ala tidak bersama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak bersama dengan makhluk. Tetapi dalam keadaan macam tu, dia kata sesungguhnya pada yang demikian itu diisyaratkan kepada ilmu billah. Pada ketika itu, walaupun ahli-ahli sufi sepertinya Al-Hallas ni, apabila Allah Ta'ala buka segala rahsia-rahsia hati pada dia, lihatlah apa saja, dia melihat Allah. Ibaratnya kalau tunjuk kambing, tak kata kambing, kata Allah. Kenapa? Kerana dia sudah musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah melihat kepada Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala tidak lain begitu, tidak makhluk. Tapi kerana mata hati mereka telah terbuka. Ini bagi orang yang Allah Ta'ala benar-benar beri kepada mereka. Maka tidak dapat tidak, dia kata kekuatan di sebalik akal fikiran dapat menyampaikan hamba kepada Rabbnya, tetapi kalam tersebut tetap dengan ungkapan hati. Maknanya yang menyebabkan seorang disampai kepada Allah mesti dengan melalui mata hati. Mata hati yang terbuka. Ketahuilah bahawa hati tidak akan kekal dalam satu keadaan saja. Hati ini boleh berbolak-balik. Begitu juga dengan tajalli ilahiyah. Tajalli yang tidak disaksikan oleh hati pasti diingkari akal. Satu-satu yang Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala buka kepada seseorang tadi, kalaulah tidak disaksikan dengan mata hati, maka akal akan mengingkarinya. Jadi kadang-kadang orang yang sudah terbuka, kadang-kadang Allah Ta'ala buka, mesti kena disertai dengan penglihatan mata hati. Maka hanya hati tidak mampu diikat oleh akal. Ia cepat berbolak-balik pada bila-bila masa saja. Kerana itu syarak mengatakan inna qalba baina asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati itu di antara dua telunjuk Tuhan yang Maha Pemurah, dia membolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Jadi hati pun boleh berbolak-balik. Walaupun Allah Ta'ala terbuka rahsia-rahsia hati ni, terbuka dah, kadang-kadang kalau dia kena pandu kepada akal pun tidak boleh ditinggalkan, kena balik akal.
mesti berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati tidak sama dengan akal, dia akan berbalik-balik bergantung kepada perubahan tajalli. Hati ialah kekuatan yang terdapat di sebalik akal. Dalam ayat tadi, andainya apa yang dikehendaki oleh Allah adalah akal dan bukannya hati, nescaya dia tidak berfirman dengan kata-kata bagi sesiapa yang mempunyai hati. Jadi orang yang dapat mengenal Allah ini bagi siapa-siapa yang mempunyai hati. Allah Ta'ala tak kata bagi siapa-siapa yang mempunyai lidah, mempunyai kalam. Yang mengenal Allah bukan lidah, bukan akal. Allah Ta'ala tidak mengatakan bagi siapa yang punya akal, tapi Allah Ta'ala sebut bagi sesiapa yang mempunyai hati. Jadi hatilah yang perlu dihidupkan untuk mengenal Allah Ta'ala. Semua manusia mempunyai akal, tetapi bukan semua manusia dianugerahkan apa yang berada di sebalik akal, iaitu apa yang dinamakan hati yang terdapat dalam ayat tersebut. Kerana itulah Allah Ta'ala berfirman bagi sesiapa yang mempunyai hati. Jadi orang yang mempunyai mata hati yang cerah, dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kita dapat faham jalan sufi ni jalan membersihkan hati, jalan menghidupkan hati sehinggalah sampai musyahadah kepada Allah. Ini tidak bermakna meninggalkan akal fikiran. Akal fikiran mesti berpandukan kepada Allah Ta'ala, Al-Quran dan sunnah Nabi. Tetapi dalam waktu yang sama yang perlu digilap adalah hati, supaya hati tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا